Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza kama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa astanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung kitab Bahrul Mazi Syarah Mukhtasar Jami' Tirmizi, juzuk yang ke-14, muka surat 120. Kita bincang pada minggu lepas bab berkaitan dengan pusaka saudara-saudara lelaki ataupun saudara perempuan kepada si mati. Dan kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita sahabat Nabi namanya Jabir ibn Abdullah yang sakit lalu diziarahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar dan juga Umar. Di kala itu sahabat Nabi ini pengsan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk dan seterusnya mengambil lebihan air wuduk itu disiramkan kepada sahabat Nabi yang pengsan tadi, lalu dia pun sedar daripada pengsan. Maka panjanglah kita bincang pada minggu lepas tentang hukum sisa atau bekasan orang-orang yang saleh. Karena ceritanya Nabi ambil sisa air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam disiram pada orang yang pengsan lalu sedar daripada pengsan. Itu semua sudah kita bincang pada minggu lepas sebagai selingan, kerana hadis asalnya bincang tentang pusaka. Lalu bila sahabat Nabi tadi sedar, dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa aqdi fi mali?" Wahai Rasulullah, apa yang patut saya buat pada harta saya? Ketika itu dia sakit, dia rasa nak mati. Tapi sahabat Nabi tak mati lagi di zaman Nabi. Dia mati di zaman terkemudian, di zaman Hajjaj menjadi Hajjaj Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi menjadi gubernur di Iraq sampai ke zaman tu, hidup sampai zaman Muawiyah. Hajjaj menjadi pemimpin besar di zaman Muawiyah. Makna sampai zaman Muawiyah Jabir ni masih hidup. Dia meninggal pada usia 90-an. Menjadi khilaf kalangan para alim ulama, umur berapa dia meninggal, 94 kah, 96 ke 98, tapi kata-katanya 90-an. Ketika dia tanya soalan ni, dia sakit, dia rasa macam nak mati. Dia tanya bab pusaka, sedangkan dia Allah panjangkan umur. Dan Jabir ibn Abdullah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kecil hadir pada malam yang dipanggil Bai'atul Aqabah yang kedua.
Bai'ah Aqabah yang kedua, satu bai'ah yang dibuat antara sahabat Nabi dengan Nabi sebagai bakal pemimpin negara Madinah. Yang turun buat bai'ah pada ketika itu seramai 70 orang sahabat Nabi daripada Yathrib, daripada Madinah. Nama kemudiannya ada riwayatkan itu 73, ada sebut 72, ada sebut 71. Yang penting 70 lebih. Salah seorang yang 70 itu ialah Jabir. Jabir keturunan Khazraj. Dia datang dengan ayah dia. Dia paling kecil masa itu ketika hadir bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'ah yang buka jalan untuk Nabi hijrah. Selepas bai'ah itulah maka Nabi mula hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sebab telah ada bai'ah kepada ketua yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hijrah maka tertubuhlah negara Islam Al-Madinah. Sahabat nama Jabir ini orang yang paling muda pada ketika itu hadir peperangan, hadir bai'ah Aqabah yang kedua. Dan dialah yang paling akhir sekali mati. Dari senarai 72 orang lebih, 70 lebih tadi yang hadir dengan Nabi itu, orang yang awal terima Islam, dia orang sahabat Nabi yang paling akhir mati dalam senarai 70 orang lebih tadi. Dan matinya pada usia 90-an tadi. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi, lebih daripada 1540 buah hadis dicatatkan, diriwayatkan oleh beliau, dengan sebahagiannya disebut dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan Jabir juga hadir dalam satu yang dipanggil Bai'atul Ridwan. Bai'ah Ridwan, bai'ah sahabat Nabi dengan Nabi untuk mempertahankan Uthman yang Nabi hantar bertemu dengan Quraisy. Kemudian tak ada apa cerita yang berlaku kepada sahabat nama Uthman. Mereka sabar cerita Uthman dah kena tangkap oleh Quraisy, mereka bunuh Uthman. Maka Nabi buat bai'ah dengan sahabat, janji setia untuk pertahankan Uthman. Antara yang berbai'ah pada ketika itu yang demi Bai'atul Ridwan ialah sahabat Nabi nama Jabir ibnu Abdullah. Dia hadir 2 kali bai'ah dengan Nabi. Dan Jabir ini juga menjadi mufti bagi Madinah Al-Munawwarah, menggambarkan bagaimana dia seorang sahabat yang alim dan faham berkaitan dengan hukum hakam, hingga menjadi tempat rujuk hukum hakam di mana yang dipanggil sebagai mufti tadi. Baik. Jadi Jabir ketika tanya soalan kat Nabi, dia rasa nak mati. Belum lagi mati. Itu mukaddimah kita, sambungan pada apa yang kita bincang pada minggu lepas. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Berkata pengarang, mudah-mudahan Allah merahmatinya dan memanfaatkan ilmunya pada kita di dunia dan juga di hari akhirat. Masalah berwasiat pada masa sakit. Pengarang kita nak ambil hukum bab wasiat, kerana bila sahabat Nabi ni sakit, dia tanya Nabi nak buat lagu mana pada harta dia. Termasuk antara cara nak urus harta melibatkan orang sakit yang rasa boleh mati ialah wasiat. Maka dibahas hukum berkaitan dengan wasiat. Wasiat ni apa dia? Wasiat pesanan, bahasa Melayu kita. Pesanan, satu benda yang penting yang disampaikan namanya pesanan, wasiat. Dalam Quran banyak ayat Allah berpesan kepada para nabi, berpesan pada manusia. Dalam hadis berpesan pada sahabat sekian. Banyak hadis berkaitan dengan wasiat dengan makna pesanan. Adapun wasiat yang kita maksudkan dalam perbahasan ini ialah satu wasiat, satu pesanan oleh seseorang melibatkan harta dia selepas dia mati yang akan diberi kepada selain para pewaris. Selain kepada para pewaris. Pewaris dapat harta dah, harta pusaka. Hal ni dia tak dapat harta pusaka, nak bagi ke dia. Tapi kalau dia juga pewaris,
kemudian dapat pula wasiat, dia dapat 2 kali. Wasiat sekali, pusaka sekali. Tapi ada satu ungkapan, la wasiyata liwarisin, tak ada wasiat bagi pada pewaris. Artinya wasiat ni untuk orang luar, pewaris akan dapat harta pusaka. Maka hukum wasiat berbangkit. Pesanan seorang ketika dia masih lagi hidup, melibatkan harta dia, macam mana perjalanan selepas dia mati, nak beri pada siapa? Kata Imam Nawawi pada sepotong hadis dalam masalah 213 tadi, menunjukkan harus berwasiat bagi orang yang sakit itu. Jika ada hilang akalnya pada setengah waktu sekalipun, dengan syarat bahawa adalah wasiat itu pada waktu sedarnya dan sedia ada akalnya. Nak berwasiat mesti dalam keadaan dia sedar. Aqilun. Mana pun aqilun, akalnya ada lagi. Kalau dia pensan, dia hilang akal. Kalau dia gila, dia hilang akal. Syarat tasarruf, bertindak fil mal pada harta, mesti ada akal. Kalau tak ada akal, hartanya dia tak boleh tasarruf, dia tak boleh urus. Itu mana tasarruf. Kena alih pada orang lain. Siapa dia orang lain? Dia panggil wali dia, ataupun orang yang jaga dia. Orang yang gila, maka dia panggil mahjurun, orang yang kena halang, kena sekat. Sama ada kena halang, sekat sebab dia hilang akal, ataupun dia ni tak hilang akal sepenuhnya, bodoh-bodoh. Bila bodoh-bodoh sangat, kena tipu dia orang, maka boleh buat hajah, sekat harta dia, takut orang tipu dia, bagi pada yang rasyid, yang lebih ada akal untuk urus harta, bagi hak bodoh-bodoh ni. Kalangan adik-beradik, ada seorang hak bodoh-bodoh, mari nyakit, tak lebih ke dia, boleh 10,000, esok habis lalu lah. Dia bagi orang tu, bagi orang ni, kena kacik dia orang, sehari habis, bahaya, kena hajah sekat. Maka syarat nak tasarruf, nak bertindak pada harta, dia kena ada akal. Kalau akal dia hilang sekejap, tak boleh lah, dah hilang akal. Mari semula, boleh pesan. Maka ulama' nak ambil hukum sahabat Nabi Jabir tadi, dia hilang akal sekejap dengan pensak, mari pula. Dalam tempoh mari pula tadi, boleh tak buat wasiat? Boleh. Kerana syarat nak buat wasiat, mestilah pada kala dia masih sedar. Tak sedar, tak ada akal, tak boleh. Tak khamar, tak ada akal dah, tak sedar dah, tak boleh buat wasiat. Baik. Masalah berijtihad hukum itu, adakah harus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ini pengarang ambil satu lagi perbahasan. Itu yang saya sebut minggu lepas. Kitab kita baca ni menarik, walaupun bahasa bincang berkaitan dengan pusaka, tapi akan diambil hukum hakam, pengajaran sampingan daripada setiap hadis yang dilalui. Tadi bahas bab wasiat, ni bahas tentang bolehkah Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Apa makna ijtihad? Ijtihad mana asal dia sungguh-sungguh. Asal kalimah al-jahdu dengan al-juhdu, dari situ juga datang perkataan jihad. Al-jahdu makna penat, al-juhdu makna usaha. Gabung dua makna, maksudnya berusaha sungguh-sungguh sampai penat. Dari situ datang perkataan jihad. Usaha sungguh-sungguh sampai penat, berhadapan dengan orang lain, maka namanya jihad. Ijtihad pula usaha sungguh-sungguh sampai penat, melibatkan sesuatu hukum hakam agama Allah Subhanahu wa taala. Nak faham daripada Quran, daripada hadis Nabi, hak Quran sebut, hak Nabi sebut, apa maksud dia, apa hukum dia, maka namanya ijtihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ijtahada, yang datang mari perkataan ijtihad sebab Nabi sebut man ijtahada, siapa yang sungguh-sungguh berijtihad,
Dengan mana ijtihad nak faham hukum Allah Ta'ala, fa asaba, lalu betul menepati apa dia ijtihad, dengan maksud menepati kehendak Allah Ta'ala, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a, siapa yang berijtihad nak faham sungguh-sungguh hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia akhta'a, dia tersasar, dia tersilap, falahu ajrun wahid, dia dapat hanya 1 pahala. Tengok, ijtihad bila betul 2 pahala, ijtihad bila tak betul 1 pahala. Dalam 2 keadaan tak ada dosa. Dia ada hanya pahala, ima 1, ima 2. Kenapa 2? Kenapa 1? Yang 2 tadi, pertama pahala dia berijtihad sungguh-sungguh nak faham hukum. Yang kedua, sebab dia betul, dapat 2. Hak boleh se sebab dia berusaha, boleh pahala. Hak silap tak boleh pahala. Itu yang dia kata 2 atau se. Maka para alim ulama Islam sepanjang zaman, bila baca ayat Quran, bila baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak faham ayat dengan hadis ni, akan berlakulah perbezaan pendapat dalam memahami. Maka perbezaan pendapat dalam memahami tadi oleh orang-orang yang ada ilmu, itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Tinggal lagi ima dapat 2, ima dapat se. Dah nak tahu bila 2 atau se, bukan tahu sekarang. Yang tahu dia Allah. Lepas dia mati, Allah yang menilai pahala untuk dia 2 ke se. Selagi hidup atas dunia ni, kita tak tahu hak kita betul ke hak kita salah. Dan ruang ikut ijtihad. Maka hukum hakam yang berbeza ini akan jadi berbeza sepanjang zaman. Ikut kaedah mazhab Hanafi, ikut kaedah mazhab Hambali, ikut kaedah mazhab Syafi'i, ikut kaedah mazhab Maliki. Sepanjang zaman sampai ke hari ini, sudah 1400 tahun, sentiasa berbeza. Kita alam Melayu ikut kaedah ijtihad mazhab Syafi'i. Kaedah ijtihad macam mana? Dia susun kaedah nak ijtihad ni, guna kaedah macam mana? 1, 2, 3, 4. Hanafi kaedah begini, Maliki kaedah begini, Syafi'i kaedah begini, Hambali kaedah begini. Semua ni ada susul galuh belaka. Hanafi anak murid dia Maliki, Maliki anak murid dia Syafi'i, Syafi'i anak murid dia Hambali. Setiap yang 4 ni ada kaedah masing-masing. Datang ulama terkemudian, siapa yang ikut kaedah Syafi'i dipanggil mazhab Syafi'i, siapa ikut mazhab Hanafi dipanggil mazhab Hanafi, siapa ikut kaedah Syafi'i Maliki panggil mazhab Maliki. Kaedah tu yang menentukan kita duduk belah mana. Bagi orang awam, dia nak ikut mana-mana yang depan mata dia, ahli mana hak cerita hukum kat dia. Oleh kerana kita alam Melayu kata-kata cerita hukum ikut keadaan mazhab Syafi'i, maka tersebarlah mazhab Syafi'i. Tak apa menafikan ada kadang-kadang diselitkan mazhab Hanafi. Contohnya kita dalam bab zakat, kita ambil keadaan mazhab Hanafi, bayar menggunakan qimah, bayar menggunakan nilai, bayar dengan duit. Sedangkan Syafi'i sendiri bayar ikut apa yang kita makan, berah. Diselitkan mazhab Hanafi sikit. Kita pergi buat haji, bila pergi buat haji melibatkan tawaf, sa'i dan sebagainya. Bila tawaf ni bergelawak orang, mungkin sentuh menyentuh berlaku, maka akan ada yang taklid mazhab Hanafi dalam bab sentuhan, dia akan berlaku hak kecil. Tapi hak asah yang sebab Syafi'i lah, sebab ikut keadaan Syafi'i. Pengarang kita pun kata-kata bila bahas bab hukum mazhab Syafi'i, kaedah Syafi'i, kaedah Syafi'i. Walaupun kaedah Syafi'i, bila mari hukum, mungkin anak murid Syafi'i berbeza dengan Syafi'i sendiri. Ini nak kena mengaji banyak. Anak murid Imam Syafi'i, atau ya selepas dia cucu, cicit-cuit lah, bahasa kita cucu, cicit-cuit lah, cerita anak murid selepas itu, dia mungkin hukum hak dia ambil berbeza dengan hukum Imam Syafi'i, tapi dia pakar kaedah Syafi'i. Itu kaedah mana nak pakar? Kaedah itu menentukan mazhab. Jadi para alim ulama dalam bab ini akan sentiasa berkhilaf. Kita bab solat, solat kaedah Syafi'i lain, Hanafi lain sikit,
Lain tu pada perkara furu', perkara yang cabang-cabang. Ketika takbir lagu mana, tangan duk mana, ketika tahiyat tak jari duk macam mana, itu adalah kerana memahami ayat Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ijtihad para ulama sepanjang zaman. Maka umat Islam tidak boleh berbalah hingga bersengketa kerana berbeza pendapat dalam bab hukum hakam fiqh seumpama ini. Nak solat subuh, nak kunut ke tak berkunut, itu khilaf kalangan ulama. Yang kita bahas ke mana pun, buat marilah hujah macam mana pun, hak ni hujah A, hak ni hujah B, berlawan hujah dari dulu sampai kiamat pun dia tidak akan berakhir, sebab ruang berbeza tetap ada, namanya ijtihad. Maka yang kata solat subuh dengan kunut, dia kekal dengan pandangan dia. Jangan menyalahkan yang solat subuh tak nak kunut, yang tak nak subuh yang subuh tak nak kunut. Jangan menyalahkan yang subuh dengan berkunut. Yang kena salahkan hak tak sembahyang langsung dan memang tak kunut langsung. Ni duk balah kunut ke tak kunut. Itu khilaf ijtihad. Betul salah bila kita tahu. Wallahu ta'ala alam. Maliki yang dah mati, Syafi'i yang dah mati, Hanafi dah mati, dah tahu dari situ hal dah. Kita yang hidup tak tahu lagi. Kerana masing-masing ada wajah. Hak ni kata tarjih, ni tarjih A, ni tarjih. Tarjih ni nak berahak manusia. Mari tarjih. Ulama pula penyelama akan beza. Ulama sekian zaman sekian tarjih si A. Mari kemudian tarjih hak B pula. Tarjih ini akan sentiasa berbeza. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dah ada pelbagai pendapat. Kalau masyhur kita mengaji kitab fiqh ni, dan Syafi'i kita ada dua. Pada zaman tu dipanggil khilaf antara Ramli dengan Rafi'i. Al-Imam Ramli dengan Imam Rafi'i sentiasa digandingkan pendapat dia. Ramli kata begini, Rafi'i kata begini. Itu satu zaman mazhab kita Syafi'i. Begitulah kalau kita mengaji bab fiqh ni panjang. Jangan duk bergaduh bab khilaf. Kerana itu ijtihad. Soalan yang pengarang nak bangkit ialah, bolehkah Nabi berijtihad? Hak tadi kita beritahu tu sahabat, tabi'in lepas sahabat, tabi'in lepas tabi'in, kemudian ulama selepasnya sampai zaman kita, mereka berijtihad. Tu hak selepas Nabi. Nabi sendiri lah ke mana? Nabi tu ada ijtihad ke tidak? Kan kita kata tadi, mana ijtihad ni, nak faham Quran, nak faham hadis. Dah Nabi sendiri macam mana pula? Ini persoalan yang ditimbulkan oleh Al-Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan sesungguhnya telah mengambil dalil dengan ini hadis dalam masalah 213 itu oleh orang yang mengatakan tiada harus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berijtihad pada segala hukum, bahkan pasti dengan wahyu. Kata Imam Nawawi, cerita tadi bila sahabat Nabi tanya, aku nak buat lagu mana harta aku ni? Nabi tak jawab. Nabi tunggu turun ayat Quran. Ayat tu kita akan baca kejap lagi. Bila Nabi pergi tunggu ayat Quran, maka ulama ambil kaedah bahawa Nabi tidak berijtihad. Datang satu persoalan hukum daripada sahabat Nabi, Nabi tunggu turun ayat Allah Ta'ala. Berarti Nabi tak berijtihad. Kata ulama yang sebut Nabi tidak berijtihad. Dan jumhur ulama mengatakan harus bagi Nabi berijtihad pada segala hukum itu. Adapun sebab Nabi tidak mengeluarkan hukum barang yang ditanya oleh Jabir itu dan seumpamanya, kerana tiada zahir padanya suatu dengan ijtihad, maka kerana itulah tiada dijawabnya kepada Jabir itu sesuatu hal keadaannya Nabi harapkan turun wahyu. Kata segelintir ulama, Nabi tak ijtihad. Dalilnya kerana Nabi bila sahabat tanya bab hukum harta nak buat lagu mana, Nabi diam tunggu wahyu. Nabi tak ijtihad. Itu kata segelintir ulama. Tapi jumhur ulama, majoriti ulama termasuk mazhab kita Syafi'i menyatakan bahawa Nabi berijtihad. Bukan semua keadaan. Ada tempat Nabi ijtihad, ada tempat Nabi tunggu wahyu. Contoh tempat Nabi ijtihad, ulama ambil contoh
berkaitan dengan siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah atau inda kulli wudu. Kalau tidak akan aku bimbang pada umat aku, memberatkan umat aku, tentu aku suruh mereka bersugi setiap kali nak salat atau setiap kali nak wudu. Ada syak rawi dalam hadis tu. Nabi kata kalau tak kerana bimbang memberatkan umat, aku suruh je. Nak wudu bersugi dulu, nak salat bersugi dulu. Berat tak? Nak wudu kena gosok gigi dulu, nak solat gosok gigi dulu. Berat tak? Berat. Bila Nabi kata kalau tidak kerana bimbang berat atau umat, tentu aku suruh. Makna kat situ Nabi ada kuasa musyarrih, kuasa gubal hukum dipanggil. Nabi ada kuasa gubal hukum diberi oleh Allah Ta'ala. Dan bila Nabi gubal hukum itu, Nabi kosong-kosong macam tu ke dengan akal? Tak. Sebab Nabi bila gubal hukum, hukum tu mari dah kat Nabi dalam bentuk wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis namanya Quran. Kerana Allah Ta'ala sebut wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad tidak bertutur ikut nafsu dia, hawa. Hawa ni makna melayang, sesuatu yang melayang. Keinginan manusia dia melayang ikut dah tak tahu mana hala, nak belaka. Tu hawan. Muhammad tidak bertutur daripada hawan, kosong. Keinginan dia sidak begitu. In huwa, tak lain dan tak bukan. In huwa illa, melainkan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Dan Nabi bercakap, bertutur, itu wahyu mari. Cuma dilafaz dengan lafaz Nabi. Datang sahabat meriwayatkan dengan lafaz sahabat atau lafaz Nabi sendiri. Itu namanya hadis. Ada pula wahyu yang turun dalam datang bentuk bertulis syak, tak boleh ubah, namanya Al-Quran. Dan Nabi dijaga oleh Allah Ta'ala maksum, terpelihara, tidak bercakap ikut nafsu Nabi. Maka oleh Nabi tak bercakap ikut nafsu dia, maka Nabi SAW diberi hak buat syariat. Kat situ yang dia kata ijtihad Nabi. Dalam bab hukum, Nabi berijtihad, boleh sebut hukum. Cuma dalam bab ni kata ulama, Nabi tak berijtihad, tak sebut hukum. Nabi tunggu datang daripada Allah Ta'ala, sebab tak zahir pada ijtihad Nabi apa hukum nak sebut. Maka tunggu turun ayat Quran. Maka demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada setengah keadaan Nabi akan tunggu turun wahyu dan bentuk Al-Quran turun. Pada setengah keadaan Nabi terus lontar pada sahabat perkara-perkara menunjukkan hukum yang dah diwahyukan oleh Allah. Dan banyaklah hukum hak Nabi lafaz dengan lafaz Nabi. Quran mari pendek je bab solat, Nabi datang hurai pada kita panjang lebar bab solat, tentang waktunya dan sebagainya. Hukum hakam bab puasa, Quran cerita pendek saja, datang Nabi huraikan panjang lebar. Dalam bab wuduk, Quran cerita pendek saja, Nabi datang dengan panjang lebar. Maka hak Nabi sebut tu adalah Nabi sebagai musyarrih, buat syariat. Bila Nabi buat syariat, maka Nabi boleh berijtihad, berusaha sungguh-sungguh, buat syariat ikut kehendak Allah Ta'ala dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Itu perbahasan berkaitan Nabi berijtihad. Kata Jabir, wa kana lahu tis'u akhawatin. Ni baru nak masuk tajuk. Hatta nazalat ayatul mirasi yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Qala Jabir fiyya nazalat. Dan adalah bagi Jabir itu 9 orang saudara yang perempuan. Maka adakah perempuan itu dapat hartanya? Sekiranya dapat hartanya, maka bagaimana bahagiannya? Telah diam Nabi kita tidak menjawab hingga turun ayat miras seperti yang akan datang ini, memberitahu akan hukumnya. Firman Allah Ta'ala, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Artinya minta fatwa padamu oleh sahabatmu pada pekerjaan
kejangkalanlah. Jawab olehmu wahai Muhammad, Allah Ta'ala yang mengkhabarkan fatwa sekalian kamu berkejangkalanlah itu. Kata Jabir, dia ada 9 orang adik-beradik perempuan ramai. Nak tahu hukum berkaitan dengan perempuan ni, adik-beradik perempuan lagu mana? Hinggalah akhirnya turun satu ayat. Ayat ni dipanggil ayat kalalah. Ayat kalalah. Apa dia kalalah? Kalalah satu istilah yang Al-Quran sebut dalam bab pusaka. Kalalah ialah satu keadaan di mana orang tu mati. Bila mati dia tak ada anak dan tak ada bapa. Anak tak ada, bapa tak ada. Dalam bab pusaka ni saya kena peringat selalu tuan-tuan, kena bayang bila bab pusaka ni ibarat kita buat kotak lah. Hak mati duduk tengah, ada belah atas, ada belah bawah, ada belah kanan, belah kiri. Hak atas ni ayah, mak, datuk, nenek, moyang ke atas dipanggil usul. Belah bawah ni dia panggil anak, cucu, cici, cui, jamik, tu dipanggil furung. Belah kanan kiri ni tu adik-beradik. Adik-beradik laki-laki dan perempuan. Tak selesa sikit. Baik. Hak atas dipanggil usul, hak bawah dipanggil furu'. Hak kanan kiri ni, hak kanan kiri ni yang dia pergi pada kalalah. Kalau hak atas tak ada, bawah tak ada. Tak ada hak atas, tak ada hak bawah. Tak ada anak maknanya. Tak ada furu', tak ada usul. Usul tak ada, furu' tak ada. Ayah, mak tak ada, anak-anak pun tak ada. Bila ayah dengan mak, bila ayah dengan anak ni tak ada, maka masa tu dia mari peluang untuk adik-beradik ni dapat harta pusaka. Kalau ada ayah, adik-beradik kira gelak gambar tak ada ah. Jangan tanya bab biti ah. Kawan tu mati, pok dia ada. Adik-beradik rasa ada bau tak ada. Ayah tak ada, nanti dulu. Anak dia tak? Ada anak tak? Ada. Maka kalalah ni mari bila tak ada ayah, tak ada anak, maka marilah kalalah. Maka hukum berkaitan dengan adik-beradik perempuan yang 9 tadi, yang 9 orang tadi. Hukum tu mari bila Jabir tak ada pak. Jabir ni pak dia mati dalam peperangan Badar. Lama dah lah pak dia mati. Dia ada 9 orang adik-beradik. Maka Allah turunkan ayat kalalah sebab digi tanya. Lalu kata Jabir, ayat ni turun sebab saya. Sebab saya kita tanya. Allah turunkan ayat sebut yastaftunaka. Mereka tanya kamu wahai Muhammad. Mereka itu semua sahabat Nabi lah. Tapi cerita asal ada seorang sahabat kita tanya. Dah berapa masa dia tanya tu, hukum tu baru buat ke? Dah. Kalam Allah, ayat Quran ni qadim. Ni belajar bab akidah pula. Qadim. Qadim makna apa? Sedia ada dah. Kalam Allah Quran tu sedia ada dah, qadim. Tak ada permulaan bagi dia. Seperti mana Allah tak ada permulaan, begitulah Quran, kalam Allah ni tak ada permulaan, qadim, dah sedia ada dah. Sebelum manusia dicipta, sebelum Muhammad dicipta, sebelum Adam dicipta, kalam sudah ada, qadim. Quran telah ada, qadim. Tunggu masa je. Allah turunkan pada malam Al-Qadar
di Al-Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, hinggalah sampai waktu Nabi kita dilantik oleh Allah yang Nabi, maka barulah Allah buat turun ayat mula-mula Iqra 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Kemudian dia turun sikit berdasar keadaan dan isu. Mari Jabir tanya, ayat ni pun turun. Ayat ada dah. Turun sempena. Ini dipanggil sababun nuzul, sebab turun. Ayat Quran ada, turunnya sebab apa? Sebab isu ni. Sebab apa Allah buat begitu? Allah Ta'ala buat ayat Quran turun ni ada sebab-sebab dia nak bagi mudah faham. Wa Qur'anan farraqnahu, Quran ni kami pecah-pecahkan dia. Antara sebab apa dia? Linusabbita bihi fuadah, nak bagi kukuh di hati. Turun sekaligus, tak ingat sekaligus. Turun sikit-sikit, oh ni turun masa berlaku isu ni, ingat. Jadi ambil sempurna. Maka itu sababun nuzul, sebab tu maka orang yang belajar Quran, belajar tafsir Quran, ayat Quran, kena tengok sebab turun ayat ni apa dia, sebab nuzul dia apa dia. Kita akan mudah faham hukum yang dibincangkan oleh ayat tadi. Maka begitulah Jabir. Dia tanya Nabi, Allah pun buat turun ayat. Masalah kalaulah itu siapa ia? Kata Khazin dalam tafsir. Khazin salah seorang ulama tafsir yang masyhur, dan telah bersalah seorang ulama pada kalalah itu, maka telah berjalan kebanyakan sahabat kepada bahawasanya kalalah itu orang yang tiada beranak dan tiada berbapa. Anak tak ada, pak tak ada. Nak apa? Mungkin dah mati awal, atau mungkin anak langsung. Pak tak ada langsung, tak mungkin dah. Kalau pak tak ada, dia beranak ke mana? Pak mati dah, masa dia mati. Anak mungkin ada anak, mungkin tak ada anak, atau ada anak mati. Maka ini kaul Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Sabit, dan salah satu daripada dua riwayat daripada Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tengok, sahabat Nabi pun berbeza dalam menghuraikan makna kalalah. Tu yang dipanggil ijtihad sahabat tu. Maka ini kaul ialah yang sahih lagi yang terpilih. Kata pengarang, hak ni lah hak paling dipegang, kata dia. Disebut oleh Khazin. Kata Khazin lagi, dan nama kalalah itu jatuh ia atas waris, yakni yang menerima pusaka, dan atas maurus, yakni yang kena pusaka. Perkataan kalalah tu, yang boleh pusaka dia panggil kalalah, yang memberi pusaka berpanggil kalalah juga. Satu kalimah rujuk pada dua keadaan. Maka jika jatuh ia atas waris, maka mereka itu ialah orang yang lain daripada bapa dan anak. Dan jika jatuh atas maurus, maka iaitu siapa telah mati dan tiada mempusaki akan dia oleh seseorang daripada dua ibu bapa, dan tiada seorang daripada segala anak. Itu panggil maurus. Maurus kalalah yang bila mati, orang mati, tak ada anak, tak ada bapa. Itu kalalah. Apa makna sebenar kalalah dalam bahasa Arab? Kita mengaji bab agama ni, anak kunci dia bahasa Arab. Setiap patah istilah balik semula pada apa makna asal ikut bahasa Arab. Sebab itulah kalau orang mengaji agama, dia tak reti bahasa Arab, jam. Bukan tak boleh, dia dekat banyak. Anak kunci bahasa Arab. Saya ingat sekadar mengulang cerita. Masa saya nak pergi mengaji kat Jordan dulu, tahun 92. Saya dapat offer daripada Kementerian Pelajaran Malaysia untuk buat bachelor di University of Jordan, ambil bidang bahasa Arab. Bahasa Arab pure. Mengaji lurah, mengaji syair zaman dulu, jahiliyah, zaman sekarang, ngaji nahu, bahasa Arab pure. Tak ngaji fiqh, tak ngaji syariat, tak ngaji akidah, tak ngaji hak lain. Memang bidang ni bidang bahasa Arab pure.
dapat tawaran menggunakan CJ SPM. Seramai ketika itu dalam 50 orang lebih yang terpilih. Saya jumpa seorang guru saya, Ustaz Suh, Kampung Baru. Ramai saya nak kenal Ustaz Suh, orang Marang, duduk Semataki, duduk kat surau saya, surau Ayatang Wali. Saya kata, Ustaz, Ana boleh tawaran buat bachelor University of Jordan, tapi lurah Ustaz. Ana tak minat lurah, Ana nak syariah. Ana minat pekah. Nak ngaji syariah ni lurah Ustaz. Macam mana? Kata Ustaz Suh, dah kalau entah tak reti lurah boleh ngaji pekah. Entah tak reti lurah, tak reti bahasa, entah boleh ngaji pekah, syariah, apa boleh? Tak boleh. Lurah tak nak kunci. Oh, iya juga Ustaz. Maka dengan sebab nasihat dia, saya pergi ambil ngaji lurah tu. Ngaji lurah sungguh. Tapi hak lain pada lurah ni ngaji sendiri. Ngaji lurah di Fakulti Pengajian Kuliah Adab dipanggil, Fakulti Kesusasteraan, KISIM, Arab, Lugah Arabiyah, Jabatan Bahasa Arab. Ambil 6 subjek. Setiap kali fasa start semester, ambil 6 subjek dekat kuliah hak wajib ni. Saya pergi ambil pula dekat kuliah syariah tu, ambil 6 subjek pula. Tak daftar, pergi jumpa pensyarah. Masuk kelas ngaji. Ngaji sebab nak ngaji. Masuk kelas macam orang biasa. Masuk kelas ambil nota, ngaji, ikut kelas pagi petang. Cuma masa orang periksa, kita tak periksa. Cuma nota syarah duk ngaji, saya duk ambil. Kawan-kawan lain hak ngaji orang Melayu, kita ambil nota saya lah. Sebab apa? Sebab dia lurah lemah sikit, lambat buat nota. Saya laju buat nota dah. Kita orang lurah laju buat nota. Kita faham belaka Syarah cakap apa, nota kita dia ambil foto stick buat nak periksa. Ngaji cara lagu tu sebab nak syariah punya bahasa, dia ngaji naik bukit, turun bukit, jumpa dengan masyarakat, baca kitab tu, baca kitab ni, sebab nak ngaji. Tapi hak asal universiti lurah. Tak puas hati buat lurah, masa buat master saya pergi gabung. Bila kajian master saya kaji lurah gabung dengan syariah. Saya buat satu tesis, dia panggil, tajuk dia Dilalatu hurufil ataf wal jar indan nuhat wal usuliyin. Petunjuk makna pada partikel ataf, partikel persetaraan dan pengaruh dan huruf jar, prerogatif, genetik. Oh, lupa nama istilah lama dah. Huruf jar, huruf genetik dipanggil. Petunjuk huruf ataf dan jar, huruf persetaraan dan huruf genetik di sisi ulama nahwu dan ulama usul fiqh, dan pengaruhnya terhadap istinbat pengeluaran hukum hakam. Tu saya buat master saya. Dengan sebab buat masa tadi kena ngaji usul fiqh, kena buka kitab usul fiqh, kena ngaji syariat, kena buka kitab fiqh, buat keluar hukum hakam dia, tengok apa kesal, banyak duk kena ngaji belaka. Maka dengan sebab masa tu kumpul habis buku-buku usul fiqh ni, baca belaka. Kerana buat master berkaitan nahwu dengan syariat. Tak cukup masa buat PhD pula, saya buat tentang huruf waw saja, mana dan. Waw dan kesan terhadap terjemahan makna Quran. Buka kitab tafsir pula sampailah habis siap PhD. Sebab minat, nak cerita minat, cerita nak, tapi bermula dengan apa? Lurah, bahasa dulu. Maka orang yang mengaji syariat, nombor 1, kena pastikan bahasa Arab kuat. Belajarlah bahasa Arab biar kuat, gagah, mantap, hingga bila baca kitab tak salah faham. Baca kitab pakar mana pun tak salah faham, tak salah buat hukum, kerana asalnya mesti lurah bahasa Arab. Itu sekadar selingan lah. Kalalah ni bahasa asal Arab ni mana apa? Mana ihatah, keliling. Makna hak keliling orang mati. Hak ayah dia panggil usul, hak anak panggil furu', hak keliling. Siapa keliling? Adik-beradik Kalalah itu asal.
Kata setengah ulama, makna kalalah asal kata kul. Kul maknanya semua, sepenuhnya. Itu kata setengah ulama. Itu makna pada bahasa. Hak kita nak fahamnya, makna kalalah yang kurang rujuk ialah cerita adik-beradik tadi yang boleh pusaka dikala ayah tak ada, furuk tak ada, dan usul tak ada, dan anak tak ada di kalangan usul. Baik. Masalah, saudara perempuan, jika seorang ia banyak, manakah ia dapat pusaka? Seorang adik-beradik perempuan ada bahagian dia. Kalau lebih, ada bahagian dia. Lagu mana? Al-jawab, dapat pusaka ia menurut seperti firman Allah Ta'ala, ini mru'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Artinya, jika seorang itu mati padahalnya tiada baginya anak dan tiada baginya bapa, dan ada baginya seorang saudara perempuan seibu sebapa atau saudara perempuan sebapa sahaja, maka dapat pusaka bagi saudara perempuan si mati itu seperdua harta yang ditinggalkannya. Adik-beradik tadi yang namanya kalalah, kalau adik-beradik hak si mati seorang je, pak tak ada, anak tak ada, tinggal adik-beradik perempuan seorang, adik-beradik kita hak perempuan tu dapat separuh. Siapa kata macam tu? Quran cerita. Maka bahagian adik-beradik perempuan boleh separuh ni dengan ketetapan Al-Quran, dipanggil faridah, ketetapan Quran. Tak boleh ubah. Ke mana bahagian dia separuh. Tengoklah harta banyak mana. Kalau kita ginilah, harta ada 10,000, dapat 5,000 ke dia. Kalau 20,000, dapat 10,000 ke dia. Kalau dia seorang. Baik. Maka seperdua itu ialah fardunya apabila menunggal ia. Menunggal seorang lah. Dan baki harta itu bagi baitul mal apabila tiada ada bagi yang si mati asabahnya. Maka inilah mazhab Zaid bin Sabit, dan dengan dia berkata Syafi'i, dan ada pun di sisi Abi Hanifah dan ahli Iraq, dikembalikan baki harta itu atas saudaranya yang perempuan tadi. Baik, bila mati dia ada beradik perempuan seorang, boleh separuh. Dah separuh lagi nak gimana? Separuh lagi tu gimana? Pendapat Al-Imam Syafi'i dan pendapat Zaid bin Thabit, sahabat Nabi yang masyhur bidang faraid, dia kata hak tahu tu pergi ke Baitul Mal. Baitu rumah, mal harta, rumah harta. Satu istilah merujuk pada rumah, tempat merujuk kepada simpanan harta orang Islam yang dijaga oleh kerajaan. Kerajaan nak urus rakyat ni perlukan harta. Hari ni kita kata Kementerian Kewangan lah jaga hartanya. Itulah Baitul Malnya. Hak ni bagi orang Islam ni, kalau harta lebih pergi Baitul Mal. Dalam konteks kita di Malaysia, isu-isu melibatkan orang Islam dalam bab harta dia pergi kepada urusan di bawah raja-raja yang telah menubuhkan majlis agama Islam masing-masing dan dibentuk Baitul Mal masing-masing di setiap negeri. Maka harta pusaka ini pergi pada Baitul Mal ikut pendapat Syafi'i, ikut pendapat Zaid bin Sabit. Tapi ikut pendapat Abu Hanifah dan ulama Iraq, harta separuh tu bukan pergi Baitul Mal, dia balik semula kepada para pewaris. Siapa daripada pewaris? Dah kalau ada hak perempuan tu je, perempuan tu dapat separuh lagi tu, maka dia boleh penuh hari seorang. Ini dua pendapat, imam pergi Baitul Mal atau balik semula. Dan ada pun apabila bagi si mati tadi anak yang perempuan, nescaya mengambil anak perempuan seperdua dengan fardu, dan saudara yang perempuan itu seperdua yang baki dengan jalan taksib. Kerana segala saudara yang perempuan serta anak-anak yang perempuan adalah ia asabah. Ini satu lagi tambahan maklumat. Takdir kata anak lelaki tak ada, tapi anak perempuan ada. Anak perempuan dia tidak halang adik-beradik perempuan dapat pusaka. Bila anak perempuan tu ada, anak perempuan tu boleh separuh kalau dia seorang.
Kalau dia berdua dan ke atas, dia boleh 2/3. Maka bila ada anak perempuan boleh separuh, adik-beradik perempuan ni boleh separuh juga. Bukan separuh kerana dapat fardu, separuh sebab dapat asabah. Dapat pula asabah. Ni kita bahas ni berhalus-halus ni. Saya dah sebut dah minggu lepas mukadimah. Pusaka ni dia cerewet sikit, bukan semua orang boleh faham. Kalau tak boleh faham, buat faham sudahlah. Balik rumah dengar semula kuliah saya dalam Facebook, dengar molek-molek. Tapi kita beri belaka. Cara saya beri belaka dulu maklumat. Lepas tu dia berproses sendirilah. Tak faham tanya semula lah kat luar. Pusaka ni nak dapat dua cara. Satu, dia faridah, ketetapan, fardu dia. Cemok mana, banyak mana, qadar mana yang Quran tetap, namanya faridah. Satu. Kedua, nak dapat cara asabah. Asabah ni boleh, nanti kita tambah kejap lagi. Mudah bahasa asabah, hak baki dia. Hak baki ambil kamu. Antara hak boleh baki ni ialah adik-beradik hak perempuan. Bila ada anak perempuan, dia boleh separuh. Hak baki tu boleh ke dia? Kalau anak perempuan 2 orang, anak perempuan akan ambil 2/3. Hak baki tu boleh hak anak, boleh pada adik-beradik perempuan. Dia boleh hak baki dia bagi. Hak tak ada kata boleh separuh tu bila? Masa tak ada anak langsung, anak lelaki tak ada, anak perempuan tak ada. Dia boleh separuh ke dia. Tapi kalau ada anak laki-laki, tak langsung ke dia. Anak lelaki tak ada, 3 anak perempuan, boleh? Boleh separuh. Separuh boleh pada, boleh separuh pada anak perempuan. Hak baki boleh ke dia. Kalau anak perempuan tu 2 orang, dapat 2/3. Adik-beradik perempuan dapat hak baki 1/3. Duit ada 9,000. Ni sengaja buat nombor nak senang kira. 9,000 ataupun 10,000, 9,000 lah sana. 9,000 mati. Anak puan ada seorang. Anak puan ambil 4,500. Hak baki tu adik-beradik perempuan ambil. Anak perempuan 2 orang dia. Anak perempuan 2 orang ada, diamond ni akan ambil 2/3. 9,000 tu dia ambil 6,000. 6,000 bagi 2 orang tu, 3,000 seorang. Hak baki lagi 3,000 tu boleh kepada adik-beradik perempuan. Asabah dia panggil. Itu mana asabah? Maknanya ringkasnya ialah, kesimpulannya ialah, adik-beradik perempuan tak akan dapat harta pusaka bila ada ayah, bila ada anak laki-laki. Adik-beradik perempuan berdapat harta pusaka bila tak ada ayah, tak ada anak laki-laki, dia dapat dengan separuh kalau dia seorang. Kalau ada anak perempuan, maka dia dapat hak baki daripada hak anak perempuan dapat. Itu kesimpulan pada adik-beradik masalah. Dan adapun apabila bagi si mati tadi anak yang perempuan, misalnya mengambil anak perempuan seperdua dengan fardu, dan saudara yang perempuan itu seperdua yang baki dengan taksib, kerana segala saudara yang perempuan itu serta anak-anak yang perempuan itu ialah asabah. Dah sebut tadi. Masalah, saudara yang perempuan apabila mati dan meninggal saudara yang laki-laki, adakah saudara laki-laki dapat pusaka? Mati ada boleh laki-laki dia. Hak laki boleh ke tak pusaka? Jawab, dapat pusaka ia, seperti yang dinaskan dalam Al-Quran, iaitu firman Allah Ta'ala, wa huwa yarisuha illam yakun laha walad. Maknanya, dan saudara yang laki-laki itu mempusakai ia akan saudaranya yang perempuan jika tidak ada bagi saudara yang perempuan itu anak laki-laki. Yakni bahawasanya saudara yang perempuan itu apabila mati ia padahal tiada baginya meninggal anak laki-laki, dan ada meninggal saudara laki-laki, seibu sebapa ke atau sebapa saja, maka habislah harta itu diambil oleh saudara laki-laki itu apabila menunggal ia. Dan ada pun saudara laki-laki yang seibu, maka iaitu tiada boleh ia mengambil semua hartanya kerana ia orang yang fardu. Lagu mana pula? Kami baca dulu, syarah pula. Si A mati. A itu
Bila dia mati, ada adik-beradik dia hak laki-laki. Pak tak ada, anak tak ada. Ada adik-beradik hak laki-laki. Adik-beradik hak laki-laki ni, iman adik-beradik laki-laki ni seibu dan sebapa dengan dia, ataupun sebapa saja dengan dia, ibu lain-lain, hak ni dia akan ambil semua baki harta yang ada. Boleh seorang. Sebab dia panggil asabah. Dah kalau ada adik-beradik perempuan pula dengan lelaki-lelaki, kalau ada berdua ni, dia bagi dalam bentuk 2 laki-laki 1 perempuan. Ambil kaedah lizakari mislu hauzil unsayain. Bagi hak jantan 2 bahagian hak perempuan. Kalau harta tu dia ada 9,000, bila mati adik-beradik lelaki seorang ada, adik-beradik perempuan seorang ada, hak lelaki ambil 2 bahagian boleh 6,000, hak perempuan ambil sebahagian dapat 3,000. Kalau lelaki-lelaki 2 orang, perempuan seorang, kena bahagi dalam bentuk 5. Hak lelaki-lelaki 2 orang dapat 2 jadi 4, hak perempuan dapat jadi 5. Kalau lelaki-lelaki 2, perempuan 2, hak lelaki tu 2, 4, perempuan tu 1, 6. Kena bahagi pada 6. Kalau anak laki-laki 5, ada laki-laki 5 orang, perempuan 5 orang, maka kena bahagi hak 5 tu 2 bahagian boleh 10, hak perempuan 5 dapat 5, kena bahagi 15. Gitulah. Kira ada beradik 20 orang ke, 30 orang ke, 40 orang ke, lagu tu kena bagi laki-laki 2 bahagian, perempuan sebahagian. Sebab apa? Laki-laki perempuan bila bergabung 2 beradik ni, dia panggil asabah. Dia ambil hak baki harta ada boleh dia belakang, bagilah 2 se. Tapi kalau perempuan ada, laki seorang tinggal, dia boleh belakang. Laki tak ada tinggal perempuan boleh. Yang dia katakan separuh tadi, hak balik asal. Boleh faham? Tak faham, malam ni dengar semula kuliah saja. Baik. Tapi kalau adik-beradik hak ada tu, adik-beradik seibu. Kalau adik-beradik seibu, lain pula hukum dia. Makna seibu apa dia? Bapak lain, ibu je sama. Kerana adik-beradik seibu, dia panggil ashabul furud. Dia ada qadar, dia dah. Yang Quran tetap dah. Qadar yang Quran tetap untuk adik-beradik seibu, sama ada adik-beradik seibu tu laki-laki ke, perempuan ke, tak kira lah. Tuhan dah tetapkan bagi mereka ialah 1/6 daripada pusaka yang ada. Yang ni kita akan bincang dalam bab lain, ada panjang lebar dia. Nanti kita ingat balik. Masalah saudara yang perempuan apabila mati, masalah saudara yang perempuan apabila berdua ia, adakah dapat pusaka daripada saudara yang laki-laki yang mati? Jawab, dapat pusaka mereka itu seperti yang dinaskan oleh Quran, iaitu firman Allah Ta'ala, fa in kanata sanataini falahuma sulusani mimma tarak. Artinya, maka jika ada ia saudara yang perempuan itu berdua, maka baginya 2/3 daripada barang yang tinggal dari harta itu, yakni apabila seorang mati, meninggal ia 2 orang saudara perempuan yang perempuan atau lebih, nescaya dapat pusaka mereka itu daripada harta yang ditinggalkannya, kira-kira 2/3 daripada harta yang ditinggalkan itu. Jadi kaedah 2/3 ni tuan-tuan, mudah nak fahamnya ialah dia bagi orang perempuan ni. Hak perempuan ni, imam dia anak perempuan, imam dia adik-beradik perempuan. Kalau dia seorang boleh separuh, kalau dia berdua dia akan sekali ganda lagi. Bukan ganda, dia akan jadi 2/3. Bukan sekali ganda, 2/3. Itu yang keadaan dia. 2 orang ke, 3 orang ke, 4 orang ke, 2/3 daripada harta. Maknanya tak ada harta 9,000, dia ada seorang diri dia aja, boleh 4,500. Kalau dia dua beradik, dia akan dapat 2/3. Maknanya 6,000, 3,000 seorang. Hak baki itu
baki tu dia pergi ke Baitul Mal ikut satu pendapat, atau dia balik semula kat dema keluarga baki hak dia. Tu kaedah dia. Baik. Masalah saudara perempuan ada ramai, dapatkah mereka itu pusaka bersama beberapa saudara laki-laki daripada seorang saudara yang mati? Adik-adik perempuan ada, bukan seorang, 3-4 orang ada. Adik-adik laki-laki pun ada juga. Laki ada, perempuan ada. Dapat ke tak? Dapat. Jawabnya, dapat semuanya pusaka sebagai yang dinaskan oleh Quran, iaitu firman Allah Ta'ala, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mislu hadzil unsayain. Artinya, dan jika ada mereka itu beberapa orang saudara laki-laki dan beberapa orang saudara perempuan, maka dapat pusaka bagi seorang laki-laki seumpama habuan 2 perempuan daripada harta yang tinggal itu. Kaedahnya bila jantan dia, betina dia gabung 2, kita akan bahagi dalam bentuk 2 bahagian laki-laki, 1 bahagian perempuan. Kaedah ni kaedah umum, melibatkan anak pada si mati ke, atau melibatkan adik-beradik pada si mati ke. Kaedah bahagi 2 bahagian laki-laki, 1 bahagian perempuan adalah kaedah yang dipakai pada semua keadaan tadi. Baik. Masalah saudara laki-laki dan saudara yang perempuan bagi si mati. Tuan-tuan, bila kita baca kitab ni, nak senang mudah bayang diri kita ya. Bayang kita mati. Oh, takut ustaz mati. Mati kau, kita mau mati kau. Bayang siapa adik-beradik kita, siapa ayah kita, siapa mak kita. Macam saya ayah mati dah, mak mati dah. Mak mati umur 16, lama dulu. Ayah mati tahun 2015. Tak ada dah mak ayah. Anak ramai 12 orang anak. Jadi bila anak ni adik-beradik saya ramai 17 orang adik-beradik. Hak ni tak ada harapan lah. 17 orang ni 16 lah tolak saya seorang. Sebab anak-anak ada. Kalau anak-anak tak ada, barulah adik-beradik ada peluang pada harta yang ditinggalkan bila saya mati. Ada harta kena tahu. Ada sikit ada lah. Cotek-cotek ada lah. Tak. Hak bahagian isi hak lain. Isi ada bahagian dia dah. Hak bahagian adik-beradik. Ada anak tak bau, anak lelaki-lelaki ada tak bau. Tapi kalau tak ada anak lelaki, tinggal anak perempuan saya ada. Adik-beradik lelaki-lelaki perempuan ada peluang lah dia ni. Gitu. Kena bayar diri kita buat apa. Baik. Masalah saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan bagi si mati dapat pusaka serta anak yang perempuan bagi si mati dengan jalan kalalah juga, dengan jalan kalalahkah juga soalan. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim telah berkata qadi, dan apabila ada dalam pusaka itu anak yang perempuan bagi si mati, maka dapat pusaka bagi saudara laki-laki dan saudara yang perempuan itu dengan kalalah di sisi jumhur ulama. Kerana saudara yang laki-laki dan saudara yang perempuan itu dan lain daripada mereka itu daripada orang-orang asabah dapat pusaka mereka itu serta anak-anak yang perempuan bagi si mati. Dan kata Ibnu Abbas, tiada dapat pusaka saudara yang perempuan serta anak yang perempuan sesuatu pun, kerana firman Allah Ta'ala, laisa lahu walad walahu ukhtun. Artinya tiada baginya anak laki-laki dan ada baginya saudara yang perempuan, maka dengan dialah berkata Daud. Ini ada satu pendapat daripada Ibnu Abbas dan juga seorang tokoh ulama namanya Daud Al-Zahiri. Dia kata kalau anak perempuan ada, adik-beradik tak boleh benda. Itu pendapat dia. Kalau anak perempuan ada, adik-beradik lelaki ke puan tak ada benda. Itu pendapat dia lah. Hak kita pegang tadi, anak perempuan ada, mereka ni akan ambil hak lebih. Lepas bagi adik anak-anak perempuan, hak lebih tu memang ambil lah bagi adik-beradik, hak laki-laki dan perempuan. Dan kata Syiah, ni sekadar baca saja ni tuan-tuan, baca ni supaya boleh pahala kat tuan kitab ni, penat ikaran buku ni.
Bila kita baca-baca habis hak itu tulis, biar setiap patah kita baca boleh pahala dekat dia di alam kubur. Dan kata Syiah, anak yang perempuan itu menegahkan keadaan berpusaka kalalah. Sama pendapat dengan Ibnu Abbas tadi. Kerana mereka itu tiada mempusaka mereka itu akan saudara laki-laki dan saudara perempuan serta anak perempuan sesuatu, dan diberi mereka itu akan sekalian harta semuanya pada anak perempuan, dan bergantung mereka itu dengan firman Allah Ta'ala, ini mur'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falahu nisfu ma tarak. Artinya, jika seorang itu mati tiada baginya anak laki-laki dan ada baginya saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua barang yang tinggal, dan ia mempusakai akan dia. Tengok, Syiah ke, Daud Az-Zahiri ke, Ibnu Abbas ke, masing-masing hujah ayat Quran. Bila hujah ayat Quran, berarti adalah kaedah. Kita hujah ayat Quran juga, cuma kita pegang pendapat majoriti ulama. Itu saja. Itu namanya ijtihad yang kita bahas tadi. Bermula mazhab jumhur, majoriti maknanya, sungguhnya makna ayat yang mulia itu ialah mempusakakan seperdua bagi saudara yang perempuan dengan fardu itu tiada ada ia melainkan apabila tiada ada beranak laki-laki. Bila Syiah, Daud Zahiri, Ibnu Abbas buat mai hujah, terjawab semula hujah dia. Ayat Quran kamu hujah tak dia maksud begini-begini. Maksudnya kalau tak ada anak laki-laki, itu maksud ayat tadi. Maka ketiadaan anak laki-laki itu syarat bagi mempusakakan saudara yang perempuan seperdua harta dengan fardu, bukannya bagi asal mempusakanya. Dan sebab pun tiada tersebut ketiadaan bapa dalam ayat itu, sebagaimana ketiadaan anak laki-laki, serta bahawasanya saudara laki-laki dan saudara perempuan tiada dapat pusaka keduanya serta bapa, kerana maklum daripada kaedah asal ilmu faraid bahawasanya orang yang ke bawah daripada seorang terdapat pusaka ia serta adanya melainkan anak-anak ibu, maka mempusaki mereka itu sertanya. Dia kata balik pada kaedah lah. Terdapat kaedah. Kaedahnya ada asal, ada furuk, hak laki-laki, adik-beradik tak halang. Bila tak ada yang asal laki-laki, adik-beradik boleh masuk. Itu pendapat majoriti. Hak pendapat sekretari, ada anak perempuan tak masuk juga adik-beradik. Itu hukum hakam berkaitan dengan adik-beradik perempuan. Baik. Tajuk baru. Tajuk baru, pusaka asabah. Kita berhenti setakat tu dulu lah. Berat ni. Tak tahulah dia mau tanggung lagu mana. Cuba faham sikit-sikit. Jadi kita ecek-ecek, minggu depan baca bulat tajuk berkaitan dengan asabah. Hak malam ni biar pasok dalam kepala dulu. Hak adik-beradik yang saya sebut tadi. Minggu depan kita bahas asabah pula. Hak baki-baki, siapa hak boleh baki? Wallahu taala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.